baca. Habis takut Okay. So dah 20 lebih ni, tak apalah cikgu start. Kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, so cikgu ada sharekan soalan dekat Telegram. Kalau tak nak, kalau nak tengok dululah. Okay, so sama je, cikgu dah copy ke sini. Okay, so kita terus buat satu soalan penuh. Soalan penuh. Okay, so boleh baca dulu. Sekejap. Dia kata ini contoh soalan penuh dia akan ada, awak tengok soalan dia. Soalan ni sebenarnya biasanya pilihan, tapi untuk kes awak ni kita tunggu dululah. Kita anggap je lah kita wajib jawab So soalan dia akan berada dekat section C. Paper 2 section C. Okay, boleh dengar suara cikgu kan? Boleh teacher. Okay, so dia akan beri sama ada 1, 2, 3 Roman ni. Dia akan beri constraint. So setiap constraint ni awak kena tukar jadi inequality. Question A dia. So awak akan tengok question dia. Sekejap. Question dia mesti ada ABC. Biasanya ABC sahaja. A, dia akan suruh write 3 inequality. B, mesti draw the graph. Draw and shape. Okay, and C barulah apply. Apply graph awak untuk cari 1 and 2 Roman kecil ni. Okay, so kita akan baca dulu questions ni. Untuk soalan ni memang akan disediakan kertas graf. So kita galakkan awak letak semua jawapan nanti dekat kertas graf. Maksudnya total marks dia 10 marks tu mesti dekat kertas graf. Tapi kalau awak jenis yang pembersih, awak tak suka kotor-kotor kertas graf awak boleh buat dia punya dekat kertas A4 lain lah, dekat kertas lain. Kertas jawapan lain dekat ruang. Okay, so awak tengok yang first kat sini, first kali identify dulu X and Y. Identify X tu siapa, Y tu siapa. Okay, ada nampak tak X dengan Y? Nampak je. Okay, siapa X? Dia mewakili apa? X. Control department Control department. Y. Management department. Okay, so kita pun biasanya kita akan letak kat tepi dulu lah untuk conteng X. Sekejap X, Y. So ni control, ni control department. Control department ni management. Okay, so untuk first constraint yang awak baca kat situ, maximum number of vacancies offer is 40.
Walaupun dia kata is tu ialah tu macam sama dengan, tapi ada perkataan maksimum yang menyebabkan awak kena guna inequality. Maksimum maksudnya more and equal or less. Less than. Maksimum nampak macam banyak tapi actually dia tak boleh lebih. Okay, so simbol dia kita pilih less. So dia tak ada sebut siapa-siapa. So dua-dualah total. So x plus y less and equal 40. Okay, settle lah untuk 1. Untuk 2, okay. The number of vacancies offered in the management department must exceed. Okay, dia ada kat sini. Ada dua cerita kat situ. Satu must exceed, satu at most. Okay, macam mana awak nak tukarkan dia? First kali siapa yang dikata tadi? Management, dia sebut management dulu. Management tadi mewakili X ke Y? Y. Y. Management mewakili Y. Okay, must exceed maksudnya dia mesti lebih. So kalau dia lebih, dia kena tolak lah. Y minus control department tadi adalah X. Okay, so Y minus X. At most maksudnya paling banyak ataupun selebih-lebihnya. So dia tak boleh kurang. Dia terbalik lah At most maksudnya paling banyak. So mesti tak boleh lebih. So kena kurang. So at most. Okay, berapa dia kata? At most 20. Okay, contohnya kalau awak kata markah exam saya lebih daripada kawan saya. So mestilah markah kita lebih besar. So kita kena tolak Y tolak X. Bukannya Y tambah X Must exceed ni maksudnya kita punya markah lebih besar, Y lebih besar. So Y minus X. Cuma kita tak minat sangat nampak Y minus X. Kita boleh tak transfer ke X tu ke sebelah kanan? So Y less and equal X plus 20. Sama tak maksud dia? Sama. Okey, awak boleh modify lah kalau awak nak biarkan Y tu sebelah kiri. Biasanya negatif ni kita tak minat nak nampak lah negatif. Tapi kalau awak masih tulis Y minus X tak ada problem pun Dia tak effect pun. Okey, dan inequality yang ketiga, dia ada bagi tentang time. Okey, dia ada bagi tentang total time. So awak tengok partner masa masing-masing. Okey, untuk control staff 10 minutes. Untuk management 250. Okay, so must be more. Mesti lebih. Mesti lebih. Okay. Okay, so kita akan ambil tadi 10 partner dia X. 10X. Okay, management tadi Y. 25 partner dia Y. Okay, mesti lebih. So tak boleh kurang. Sekejap Okay, mesti lebih. So mesti lebih lah. Lebih besar daripada 250. Okay, ada isu tak kat sini untuk 1, 2, 3 ni? Boleh ke untuk 1, 2, 3 ni statement matematik awak yang pertama? Boleh teacher. Okey, yang cikgu masukkan tulis semua dekat kertas graf tu, kat sini ada ruang kosong. Biasanya kalau SPM kita nak tanda nak marking satu page ni, kita berminat untuk nampak semua dekat sini lah. So contohnya question A, awak tulis macam ni. Question A, 1, 2, 3. Okay, so question A tadi tulis balik X plus Y less than 40. Lepas tu Y less than X plus 20. And last tadi 10.
Okay, kalau perhatikan yang last ni, dia boleh lagi simplify dengan CFA 5. Tapi terpulang kalau awak nak simplify boleh, tak simplify pun boleh. Dia tak ada masalah kat sini. Simplify maksudnya awak akan jadi kat sini bahagi 5 jadi 2x. Okay, ni betul, ni pun betul. Tapi kalau kita nak elakkan kesilapan, kita ambil je yang asal. So, cikgu ambil yang asal. Okay, settle question A. Question B tu sepatutnya apa tadi? Graph. Okay, graph tu tengok dulu. Dia ada bagi tak scale? Okay, so dia ada bagi scale kat sini. Okay, dia bagi scale 2 cm to 5 staff. Both axes. Okay, so tak ada masalah lah. Dua-dua tu mesti guna sifar 5. Okay, so tugas awak buat dulu garisan. Okay, untuk kes kita ni ada tak paksi negatif? Tak ada. Dia kata guna sifar apa tadi? 5. Sekejap. Tak ada sebab kita mana ada paksi negatif Okay, sekejap. Cikgu kecilkan dulu. Kalau awak ada kertas graf, buat sekali sebabnya nanti senang nak tengok mana maximum point, minimum point. Okay, boleh start kat sini. Boleh juga nak start paling hujung pun boleh. Ikut skill kita lah, kita rasa nak sampai nombor berapa Cikgu start kat sini, tengoklah dia mampu tampung tak semua nombor yang kita nak tu. Okay, contohnya nak sifar 5 tadi. Lima, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Okay, so kejap cikgu adjust sikit. Cikgu nak daripada tepi. Siapa yang ada kertas graf tolong buat Okay, so sifar dia sifar 5. So awak kena guna 0, 5 lah. Okay, kita boleh ambil sampai ujung selagi dia ada dalam kertas graf. Okay, ni pun sama. 5. Yang paksi Y akan jadi lebih panjang lah. Okay, cikgu stop sampai 45 dulu. Sekejap tengok. Okay, so sekarang ni macam mana nak dapatkan graf yang pertama? Graf yang pertama awak adalah X plus Y less and equal 40. Okay, so cara dia ialah dengan membuat jadual ringkas. Okay, jadual ringkas ni kalau katalah awak nak buat dekat kertas graf, macam yang cikgu katakan tadi, semua jawapan nak buat kat sini. So, ambil sikit space kat atas ni. Ambil sikit space kat atas ni So, biasa graf kita tak sampai kat bucu hujung tu. Okay, so cikgu akan tulis X, akan tulis Y. Ni untuk equation yang pertama. Okay, awak tengok betul-betul kalaulah kita punya equation. Okay, sekarang cikgu kata equation sebab inequality ni cikgu akan tukar jadi equal. Equal. Okay, so kalau dia ada plus kat sini, kalau dia ada operasi plus or minus, kita boleh ambil 0, 0. Boleh buat silang macam ni, 0, 0. Okay, so macam mana nak kira? Awak kena assume awak punya equation tu ialah ni Equation kita adalah X plus Y equal 40. So kalau X kita 0, maksudnya dah tak ada X ni, berapa Y? 40. So niat kita ambil 0 silang ni untuk senangkan kerja kita lah. So dia akan jadi 40, 40 macam ni. Okay, so siapa tak faham tanya bahagian ni. So terus plot.
Biasanya cikgu akan minta terus plot 0, 40, 40, 0. 0 dengan 40 kat sini. Sekejap. 0 dengan 40 dan 40 dengan 0. Kalau katalah skala awak tadi, awak dah ambil paksi X ni awak letak kat sini kosong. Kosong kat sini. So awak akan stop sampai 35. So macam mana nak buat? Awak tak ada nombor 40. Kalau paksi awak tadi kosong kat sini. So macam mana nak buat? Kalau tukar point teacher. Kita kena tukar point tu. Sampai kita boleh plot. So point tu tak wajib ambil yang sama. Semua orang mungkin tak sama. Ada orang 0, 40. Ada orang mungkin ambil 0 dengan 10. Mungkin dia buat 0 dengan 10. Kalau 0 dengan 10 dia kena kira. Untuk 0 dia dapat 40. Untuk 10 dia kena kira lah. Kalau dia kata ni 10. 10 plus Y equal 40. So Y equal 30. So dia akan plot 0, 40, 10, 30. Apa masalah dia kalau dia buat macam ni? Ada masalah sikit lah, sikit. Dia punya garis akan sama tapi dia masalah dia ialah 0, 40 sama. 10, 30 nanti kat sini Kat sini. Okey, masalah dia ialah ni. Awak tengok pembaris ni. Garisan tu pergi dekat garis tu pendek je. Dia pergi kat sini pendek je. So awak kena menyambungkan dia dengan betul. Contoh awak sambung macam ni kira salah tau. Nampak? Nampak macam betul tapi sebenarnya salah. Sebab apa salah? Nampak ni dia tak sentuh bucu-bucu ni. Dia tak sentuh. Bila kita ambil garis yang terlalu pendek, nanti garisan tu tak sentuh bucu-bucu. Melainkan kita memang boleh agak bucu-bucu tu kena. Sebab kita mungkin meletakkan, kita dekat sangat, kita letak pembaris tu saya ingat dia mungkin tak betul. Kalau awak letak betul-betul, adjust. Sebab awak tak tahu bucu tu kena ke tak. Tapi awak kena menganggarkan sebenarnya bucu tu memang kena. Setiap satu bucu kena. Tapi kalau kita ambil nombor 40 tadi jauh. So bila jauh confirm akan kena. So letak pembaris. Pembaris cikgu ni digital lah so supaya sikit bergerak ni. Okey, masa letak tu check dulu bucu tu mesti kena. Nanti nak cari maximum minimum point ni. Soalan C nanti. Okey, dah kena baru garis. Okey, lepas garis bagi nama dia X plus Y equal 40. Okey, settle satu table. Okey, so tengok table yang kedua. So ini tak nak Okey, table yang kedua kita akan buat untuk Y. Kita akan buat untuk okey, boleh sambung je table ni. Table ni boleh guna pembaris lah kalau rajin Okey, dia adalah untuk equation Y equal X plus 20. Okey, sama case kita boleh ambil 0, 0 kalau sesuai. Awak rasa sesuai tak 0, 0? 0 yang pertama X sesuai tak? Kalau X 0, Y berapa? 20 teacher. Okey, so boleh dapat 20 macam okey lah. Tapi kalau Y yang 0, kalau ni 0, ni 0, X awak akan dapat negatif kan? Je. X. So negatif tak ada dalam scale. So kita tak berminat lah untuk 0 yang bawah ni. Kita kena tukar. So tukarlah awak nak X boleh, nak Y pun boleh. So better kita ambil apa-apa nilai X. Berapa tambah berapa, kita nak berapa. Contoh nak 20. So 20 tambah 20 kan jadi 40. 20 tu dalam graf kita dekat ke jauh? Tengok. Tadi dah ambil kosong. Kat sini. So awak ambil 20. Okey lah, jauh juga sikit. Janganlah ambil 5 5 ni dekat sangat. Nanti graf kita pendek. Kalau kita ambil 40 pula jauh sangat. Nanti bila kita tambah dapat 60 tak ada dekat kertas graf. Okey, so kita boleh ambil 20, ambil 25. So untuk kes ni cikgu ambil 20. So dia akan jadi 40. Yang warna merah ni yang kita kira So plotkan 0, 20, 20, 40. 0, 20.
20 dengan 40. Okey, so ambil pembaris. Okey, kena agak-agak bucu dia kena yang mana ni. Sekejap. Okey, bucu ni kena. Nampak ni bucu ni kena, so tarik panjangkan sikit. Okey, so graf yang berwarna merah ni, nama dia ialah Y sama dengan X tambah 20. Okey, dan graf yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah 10 X tambah 25 Y samakan dengan 250. So 250. Okey, so ada tambah boleh ambil kosong-kosong sepatutnya. So imagine kalau X kosong, yang ni dah tak ada. 250 bahagi 25 jadi berapa? 10. Okey, so ambil sini 10. Kalau yang ini pula kosong, berapa? 25 Okey, betul check double check. Okey, so 0 dengan 10. Okey, so cikgu akan pakai kali hijau. Okey, satu lagi 25 kosong. Okey, cuma kali ni awak kena hati-hatilah sebab tadi cerita kita tadi dia kata mesti lebih tu tak ada sama dengan, tak ada equal. Okey, so bila tak ada equal, awak pun garis kena putus-putus. So kita panggil garis tu putus-putus. Dotted line ni. Okey, yang ni memang tak ada bucu yang kena. Memang dia direct je terus pergi ke situ. Okey, sekejap. Oh, susah nak adjust ni. Sekejap. Okey. Okey, dotted. Lepas tu label. Label dia tadi 10 Okey, siap. So sekarang graf kita ni belum layak diberi full mark sebab belum lagi shade region tak ada lagi shade region. Kalau perhatikan soalan dia, dia akan beritahu kat situ dia nak shade region yang awak namakan dengan huruf R. Okey, so kat situ baru boleh dapat full mark 3 markah. Okey, so untuk shade region awak tengok satu-satu graf, tengok shade dia bahagian bawah ke atas. Okey, masa awak nak shade tu awak tengok simbol ni. Lepas tu tengok apa lagi? Tengok simbol, lepas tu kena tengok siapa kat sebelah kiri, X ke Y. Masa nak baca lorek bawah ke atas, Y teacher. mesti tengok Y positif Y positif. Y mesti Y yang positif. Okay, bila Y positif, kalaulah kata equation awak X minus Y, so Y ni negatif. So awak terpaksa tukarkan tempat dia. Contoh kat sini kalau X plus Y, okay. Kalau X minus Y, contoh je kat sini Okay, kalau contoh kat sini awak kena pindahkan macam ni. So awak kena baca dia sebagai Y positif. Sebab kes ni jarang berlaku tapi bila dia nak treatkan, awak kena baca dia Y lebih besar. Kalau macam ni kita baca Y lebih kecil. So lain cerita dia tak sama tempat. Shade region dia kawasan yang berbeza. Okay, so untuk first round,
Untuk yang graf yang color hitam tadi, X plus Y less and equal 40. So kita akan fokus Y kurang. Nak lorek mana ni? Sebab graf kita macam ni tadi. Bawah teacher. Okay, lorek bawah. So biasanya cikgu akan suruh buat anak panah kecil lah. Anak panah ni kena padam balik Awak ada 2 partition kat sini. So buat 2 anak panah. Okay, graf yang kedua, graf yang color merah. Equation dia ialah equation dia memang Y sebelah kiri dah Okay, so kita nampak ni Y less than. So mana? Bawah ke atas? Bawah juga. Bawah. So partition dia ada 1, 2. Ada 2 partition. Okay, dan yang terakhir tu penentu dia. Yang terakhir yang color hijau tu adalah 10x plus 25y more than 250. Okay, Y dia lebih besar. Graf dia macam ni. Atas ke bawah? Atas. Okay, ni penentu. Dia pun ada 1 partition saja. So pertembungan 3 color tadi akan menentukan kawasan shade region kita. Ada merah, hitam, hijau. Yang ni sebenarnya hijau ni naik sampai atas ni juga Okay, tapi dia tak cover dah lah. Sebab ini ada merah dengan hijau je. Okay, so yang bertembung adalah kat sini R. So kita akan labelkan R tu kat situ. Lepas label mesti shade region. So bila nak shade tu biasanya kita padam balik yang kita tulis-tulis ni. Kita tak nak ada benda lain dekat sini. Okay, awak boleh shade guna pembaris ataupun boleh color. Tak payahlah buat pensel warna macam over kan. Okay, boleh color guna pensel ataupun shade je besar-besar macam ni. Jangan cincai sangatlah. Ada orang shade macam ni. So bila shade macam ni dia macam tak sampai ke kawasan mana. Mana last kawasan yang sampai tu. Garis bertemu garis Garis bertemu garis. Boleh shade besar-besar sikit kalau nak cepat. Okay, lepas shade boleh letak huruf R. R tu kira untuk menyatakan kawasan yang awak setuju untuk cakap dia sebagai region. Jangan guna huruf lain A ke B ke C. Melainkan dia tiba-tiba tukar shade region A. So awak letak huruf A lah. Tapi kalau terlupa tulis R, ada efek tak? Awak terlupa, awak tak tulis pun R. Tolak markah tak? Tolak ke tak? Tolak ke tak? Awak rasa tu? Taklah jangan risau. R tu tak ada efek pun. Okay, so settle. So dah dapat berapa markah kat sini? Tadi untuk first question A tadi 3 marks. Yang ini akan dapat total juga 3. 3 ni maksudnya 3 garis betul. Kalau putus-putus ni awak terbuat garis solid pun tak apa. Masih dapat markah. Tapi markah dia akan jadi 2. Kalau awak lorek salah baru tolak 1 markah. Okay. Kalau garis ni tempat dia betul cuma awak terbuat putus-putus dengan solid tak ada masalah sangat. Tapi nanti akan banyak efek markah akhir lah. Dia tak akan dapat 3 marks, dia akan dapat 2 marks je maksimum. Okay, katakan awak terlorek kat sini. Awak akan dapat 2 marks lah. Sebab shade region awak salah Okay, so habis question tu. Jangan lupa lepas dah setuju dengan graf ni awak boleh letakkan huruf X dengan paksi dia, axis dia Y. Okay, sebab graf kita stop sampai 40 je tadi. So tak apa, kita tak payah naikkan scale tu sampai berapa habis Okay, so seterusnya question C saja yang biasanya akan hilang markah kalau tak boleh buat. So dekat question C dia akan ada beberapa bentuk. Tapi bentuk dia lebih kurang je Dia biasa akan bagi range. Lepas tu biasa dia akan bagi pasal duit. Awak akan perhatikan kebanyakan soalan semua macam tu. Ada range, lepas tu ada duit. Okay, untuk question 1 ni range ni biasanya 1 marks. So ingat, dia kata using the graph. Maksudnya mesti guna graph awak. Awak tak boleh kira tanpa graph. Maksudnya siapa yang tak ada graph, confirm 4 marks ni akan tak ada.
Tapi siapa ada graf, walaupun graf dia salah, dia still boleh dapat markah daripada graf yang salah tadi. Okay, so the range of the number ni, okay, dia kata management department if the quality control department offer 15, okay. So yang 15 ni siapa punya? Control department ke management department? Control. Okay, control tadi X ke Y tadi? X. Control tadi X. Okay, so pergi dekat X, pergi dekat number 15. Apa kita buat? Letak pembaris. Letak pembaris. So kali ni kita nak tahu dekat mana. Kita jangan garis dia, kalau boleh jangan garis solid lah, garis putus-putus. Okay, kejap. Nak lari. Okay, so buat garis putus-putus sepanjang graf yang berlorek. Kalau dah sentuh berlorek boleh stop. Okay, tak payahlah sampai atas sebab dia dah sentuh kawasan berlorek. Kali ni semua dekat kawasan berlorek sahaja. Okay, so bila awak zoom, kat sini last point dia. Ni last point. Okay, kat sini first point dia. Okay, cuma first point dia tu boleh dibaca tak dengan bilangan orang. Sebab kita nak bilangan ni semua pasal orang. 5 ni 5 orang, 10 orang, 15 orang. Okay, so awak baca dekat sini. Kalau sini skala dia adakah dia 3.5 ke 4.5 ke berapa? Okay, berapa number kat sini? Kalau awak punya scale tu 2 cm kepada 5, bermaksud 0, sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Okay, 4 ni logik tak? 4 tu 4 orang. Logik lah kan teacher. Logik lah kan. Yang tak logik berapa? Kalau katalah awak dapat kat sini, sini 4 ni jadi 4.5. So mana ada orang 4.5 pekerja. So kita terpaksa naikkan sikit. Okey, ni cikgu terangkan terus. Katakan sini 4, okey boleh ambil terus 4. Tapi kalau kata sebenarnya titik ni 0.5, awak nak ambil 3 ke, nak ambil 4 ke, nak ambil 5. Kalau sini, kalau sini 4.5. Awak nak ambil 4 ke, nak ambil 5? 5. Okey, okey, dia ada kes macam kes sekarang ni. Okey macam ni. Yang berlorek kat kawasan atas. Bawah tak berlorek. So tak boleh ambil 4. 4 ni tak ada kawasan berlorek. So kena ambil 5. Dia bukan kira kita round off dia kira kat mana kawasan berlorek. Okey, so untuk kes ni memang 4 ni boleh dibaca, kita akan ambil 4. Okey, 4 yang terakhir tadi pun lagilah boleh dibaca dekat bucu 25. Okay, so julat range. Range tu maksudnya in between lah. Awak boleh tulis sebagai in between. So dekat kertas graf nak tulis kat mana? Ada banyak lagi tempat kosong. Boleh tulis questions. C. Boleh tulis di mana-mana dengan syarat tulis label C1. Okay, sekarang yang kita dapatkan 4 dengan 25 tu adalah Y. So Y in between. Okay, tengok dulu 4 ni termasuk ke tak termasuk? 25 confirm. 4 tadi termasuk ke tak? Garis dia putus-putus kan? Garis dia kan putus-putus. So boleh tak awak masukkan dia sekali? So dia tak termasuk dia hanya lebih besar daripada 4. Sebab dia putus-putus. Yang color hijau ni graf awak tadi dotted line. So awak 4 ni sebenarnya selepas 4 nanti baru kita boleh kira. So kita punya simbol kat sini tengok cikgu tak tulis equal. So Y more than 4 less and equal than 25. Okay, boleh soalan C1.
Boleh? Boleh teruskan C2? Boleh teacher. Okay, so untuk question C tu, okay, bila ada partner duit ni mesti dia akan bagi ikut partner jugalah, control dengan management. So 2500 partner X. 3000 ni partner dia Y. Okay, operasi dia mestilah plus kat sini sebab dia akan kata maximum total salary. Okay, maximum. Okay, untuk case ni kita kena tambah equal K. Sebab sekarang awak sedang cari berapa nilai K ni. K ni kita letak satu huruf yang kita labelkan K. Okay, K ni kalau awak tengok textbook kita panggil dia objective function. Sekejap Okay, sekejap. Okay ni objective function. Okay, so objective function ni kita yang menambahkan dia sendiri. Yang mana kita akan letakkan satu huruf K kat sini. Okay, so kenapa K? Kenapa tak ambil huruf lain? Boleh je nak ambil huruf lain. Cuma awak tengok pergi mana-mana biasanya dia akan guna K. Okay, tapi kalau awak tiba-tiba nak ambil W, tak kisah. Yang tak boleh ambil huruf X dengan huruf Y. Okay, objective function ni fungsi dia adalah untuk menentukan apa nilai sebenar. So sebelum dapat nilai sebenar, kita kena letak nilai yang tipu-tipu. Nilai tipu-tipu. So cara nak dapatkan K ni, awak kena let. Let K equal, okay, berapa K yang kita boleh ambil? Kita boleh ambil apa-apa saja nilai yang ada kat dunia ni. Tapi yang mana yang akan menyenangkan kita untuk buat graf X plus Y ni? So cara dia ialah ambil sifir yang ada antara 25 dengan 30. So sifir berapa? Kalau 25 times 30, cuba awak darab dapat berapa? 7. 5 kan? Betul? Okay, so tengok kalau cikgu ambil 750 sahaja, dia akan menyusahkan kita lah. Contoh cikgu ambil, so cikgu kena tulis balik. Okay, kalau kita let K tu 750 sahaja, so awak boleh bayangkan graf yang awak nak buat baru nanti. Awak kena buat satu lagi graf baru untuk satu lagi fungsi objektif ni. So X dengan Y. Okay, cuba kira berapa kalau X kita 0. 750 bahagi 3000. Dapat 0 point something kan? 0.25. Okay, boleh bayang tak macam mana awak nak plotkan 0.25 ni dekat gambar ni, kat graf. So agak susah. So kita jangan ambil 750. Kita boleh add sendiri. 0 ni nak berapa kali. Kalau awak tambah macam ni, dia akan jadi 2.5. Tambah lagi 1, dia akan jadi 25. Okay, so kita kena let K 75000. Okay, kalau awak kira ni betul tak? Kalau ni dia akan hilang 3 ni. Okay, 25 Betul 25? Betul teacher. Kalau awak terlebih ambil pula, katakan awak let K tadi, awak ambil 7500000. Nanti bila awak nak kira, awak akan dapat 250. 250 ni tak ada dekat graf. Dekat graf awak kena check. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, kurangkan kosong dia.
kurangkan kosong. Kita yang adjust sendiri Tapi macam mana nak dapat 75 tu, sifir dia 25 darab 3. Atau 25 darab 30. Macam tu lah. Okay. So boleh tak tangkap yang K ni? K ni saja ada masalah untuk dapat. Biasanya pelajar dia tak tahu nak pilih K tu berapa. So macam mana tadi K, awak ambil sifir antara X dengan Y. Kalau 25 dengan 3 mesti 75. Cuma kosong tu nak add on dia berapa, awak try and error. So tadi dapat 25. Macam mana kalau Y kosong? Dapat berapa? 75000 bahagi 2500. 20. 20. Betul? Macam tak logik je. Betul ke 20? 30. 30. Okey, 30. Okey, boleh plot sekarang. 0, 25. Ni plotting yang baru 0, 25. Cikgu buat bulat Dan last kali 30 dengan 0. Okey, kali ni graf ni awak kena ingat dia nak untung maksimum. Dia nak untung tu paling banyak. So awak mesti graf ni perlu digerakkan Okay, so nak guna color apa ni? Okay, kejap. Kaki ni kakak. Okey, nampak ke tak warna biru ni? Okey, masa awak exam, awak kena ambil garisan ni. Pembaris ni awak kena gerak ke bawah dengan ke atas. Dengan kesengitan yang sama, kecerunan yang sama, gradient yang sama. So kalau ada risiko ni, awak boleh buat garis ni macam berpindah tempat Cikgu pindahkan dia ke beberapa tempat. Dengan saiz besar pembaris tu, cikgu pindahkan dia. Ke atas pun sama, boleh pindahkan dia. Ini untuk permulaan cikgu pindahkan banyak kali lah. Untuk exam nanti bila awak dah mahir, awak just gerakkan sahaja. Okey, sekarang awak tengok Tadi asalnya kita dapat kat sini. Soalan pula nak maksimum. Okey, so cikgu kena kecilkan sikit graf ni. Okey. Mana point dekat shade region kita? So shade region ni terpaksa di-colorkan sikit. Okey, sekejap Okey, awak tengok shade region awak tadi ada limit dia, ada batas dia. Okey, kejap. Sampai ujung ni. Sini sampai sini. Yang bentuk segi empat ni Okey, sekejap. Okey, cikgu tak shade semua dalam lah. Cuma cikgu nak awak nampak ada berapa bucu kat shade region ni. Dia bentuk dia bukan segi empat ni, segi 5. So ada berapa bucu? 5. Okey, ada 5 bucu. So ni bucu yang pertama. Okey. Okey, so kita nampak dia satu, sini satu. Yang cikgu colourkan hitam ni Okey, sini 2, 3, 4 dan yang terakhir kat bawah ni 5. Okey, semasa awak menggerakkan pembaris awak yang ada dotted line warna biru ni,
kat mana dia sentuh yang terakhir sekali, bucu yang mana? Okey, cikgu label ni bucu nombor 1, nombor 2, nombor 3, Bucu nombor Nombor- 3 cikgu, bukan. nombor 5. Nombor Okey. 3. Masa awak gerak naik. Okey. Bucu nombor mana last kali dia sentuh? Masa pergerakan pembaris ni. Dengan kesengetan dia ni lah. Okey, first kali bucu yang dia sentuh ialah bucu nombor 3. First. Betul? Awak kena ingat garis ni walaupun awak dapat dekat sini tadi, awak kena turunkan dia. Turunkan. Turun boleh, nak naik pun boleh. So kita turun, ini adalah minimum. Turun, okey, kat kawasan berlorek. First dia sentuh dekat bucu nombor 3. Boleh nampak tak semua? Bucu nombor 3 tu dia sentuh first. Pembaris ni. Okey, lepas tu dia jalan. Dia akan sentuh bucu nombor 4. Sorry, dia akan sentuh bucu nombor 2 dulu. Lepas 2 dia sentuh bucu nombor 4. Dan dia jalan lagi, dia akan sentuh antara 1 dengan 5, siapa yang terakhir dia sentuh. Ini je probability dia. Siapa yang last dia sentuh? 1 ke 5. 5? Cuba tengok ni. Dia dah sentuh nombor 5 dulu kan? 1. So dia boleh naik lagi dan dia sentuh nombor 1. So 1 ni adalah bucu yang terakhir dia sentuh. Itu yang maksimum. So cara dia ini adalah koordinat titik maksimum. So kita kena baca koordinat ni berapa. Berapa koordinat ni? 10 dengan 30. So label kat kertas graf 10, 30. Okey, pemeriksa just nak tengok satu koordinat saja yang ada. Iaitu yang awak decide dia sebagai maksimum. 10, 30. Tadi antara 10, 30 dengan 40, kosong. So kita pilih 10, 30 sebab kita dah jalankan graf ni. Okey, so kita nak jawab kat mana? Okey, jawab kat sini. C2. Tadi dia punya objective function kita ialah, salin balik 2,500, 3,000. 2,500 X plus 3,000 Y equal K. So let K tu tak payah tulis pun tak apa, boleh terus tulis yang awak dah let tadi tu. Awak kena conteng-conteng sikit kat tempat lain lah. 75000. So tulis apa koordinat yang awak dah decide tadi. 10 dengan berapa? 10 dengan 30. Okay, so baru nak start dapat markah ni. Nak dapat markah kat mana? Dekat penggantian. Awak sub masukkan 10. Awak sub masukkan 30. Okay, so masa awak masukkan 10 dengan 30, awak janganlah tulis pula 75 ni, jangan tulis. Sebab awak dah kena kira kalkulator. Berapa kalkulator kira? Tambahkan dia, 2,500 darab 10, tambah yang tu dapat berapa ratus? 115,000. Okay, jangan tertulis sentuh graf Boleh je nak tulis kat bawah pun boleh. 115,000. Betul ke ni? Betul Okay. So kat sinilah baru kita boleh dapat markah. Sini 1. Sini 1. Sini 1. Okay, markah ada 3. Masa awak let K semua tu tak ada markah. Masa awak tengah menggerakkan graf ni pun tak ada markah. Siapa yang nampak awak gerakkan graf ni Tapi yang dia nak ialah koordinat titik maksimum. Gantikan dalam duit tadi dan awak akan dapat hasilnya 115,000. So keuntungan yang boleh kita buat kalau kita ada pekerja 10 orang dekat unit control, 30 orang pada management, kita boleh dapat 115,000. Okey, tengoklah Syah, cerita dia. Ya. Kalau dia minta minimum total kan, kita pakai yang garis yang first bucu first. Bucu first awak jumpa pada garisan biru. Oh. Garisan biru ni berubah ikut function, objective function kita.
Kalau dia bagi 2,500 dengan 3,000 kat situ. Ya. Teacher, kan tadi kan kena gerak bucu kan. Macam Mm-mm. pembaris kan macam tak sama lebar dia. Tapi saya tak dapat pun yang ketiga tu. Tak kena. Yang ketiga, yang 10 kosong ni. Bucu ketiga, dia tak kena Ah, dengan sebab lorik pembaris awak tadi. besar kan. Awak Ha. kena pandai-pandai lah. Separuh pembaris pun boleh ambil. Pembaris awak kan nampak ada satu kelabu, satu putih kan dia punya lut sinar tu. Boleh kecil kan. Ataupun secara logik je lah awak boleh gerak jangan tergoyang-goyang macam ni lah. Takut dia sengit dia tak sama. Sebenarnya kita tak buat banyak kali pun tak apa. Yang biru-biru ni cikgu buat banyak kali untuk first time lah. Untuk next time kalau awak tengok textbook. Sekejap tengok textbook. Kalau tengok textbook pun dia tengok ni, dia buat satu je. Ni yang hijau kecil ni je. Satu je. So awak boleh gerakkan sendiri. Tapi bila kita nak gerak tu lah, ambil effect sikit. Kadang-kadang kita gerak tu tersengit. Kejap. Sebab nanti bila awak ada kertas-kertas awak mungkin bergerak sekali dengan pembaris. Kejap. Okey, kejap. Kita hanya buat anggaran je. Gerakan kita tu sentuh siapa yang pertama dan sentuh siapa yang terakhir. Macam ni pun dia boleh je buat putus-putus macam ni. Putus-putus dia tak banyak, tak penuh lah. Contoh dia dah pilih tadi, tengok kat sini fungsi objektif dia. Okey, so awak tengok kat sini. Kalau kita ada X dengan... Okey, sekejap. Okey, kalau dia ada X plus 2Y, awak samakan dengan K. So awak nak K ni berapa? Tadi cikgu kata ambil je nombor ni, darab dengan yang ni. So K ni boleh jadi 2. X plus 2Y, boleh ambil nombor 2. Boleh juga tak nak ambil 2, boleh ambil 4. Boleh ambil apa-apa sifir yang boleh pakai 1 dengan 2. 8, semua boleh. Tapi kalau awak ambil 2, efek dia apa? Boleh tak graf tu dilukis? Okey, X dengan Y, katakan ni kosong, ni akan dapat 1. X kosong, Y 1. Kalau Y kosong, X 2. Okey, so awak tengok dekat graf ni. Senang tak nak labelkan 0, 1, 2, 0? Skala awak 20, 40, 60. Senang tak? Tak. So kita boleh tambah 0. So sini akan jadi 10, sini akan jadi 20. Okey, ni pun graf dia masih kontot, kita panggil kontot kecil je. 0, 10 kat sini. Cikgu lukis sikit 0, 10 kat sini. 20, 0 kat sini. Okey, graf dia kecil. Graf dia kecil je macam ni. Okey, so okey lah tu. Kalau yang buku teks ni lagi lah, dia ambil K tu 4. Bila dia ambil 4, tengok graf dia yang bawah sekali ni. Yang paling bawah ni, kecil je. So terpulang kita nak ambil berapa pun tak kisah. Ada kawan awak mungkin ambil 40, 60, tak kisah. So apa rasional dia? Graf yang kita ambil tu, dia boleh turun ke bawah, boleh naik ke atas. So kalau kita start kat sini, kita nak pergi dekat kawasan Belorek. So kat mana kawasan Belorek yang first kita jumpa, ini kita panggil minimum. Yang 15.8 ni kita kata minimum. Minimum. Lepas tu kita jalan lagi, kita pun dah tak nak lukis pembaris kita sebab besar. Kita jalan dengan sengit yang sama. Kecerunan yang sama. Kita akan jumpa point yang kedua. Ingat kita ada 3 bucu untuk kes ni. Okey, point kedua ni tak ada nama. Dia bukan maksimum, dia bukan minimum. Dia moderate kan. Okey, so naik lagi, kita memang dah tahu dah last kali kita akan jumpa dekat sini. Okey, ni adalah maksimum. So tengoklah soalan kata nak keuntungan maksimum ke keuntungan minimum. Kalau nak keuntungan maksimum, kita just tulis satu koordinat saja. So nampak awak hanya tulis satu koordinat saja. Lepas tu gantikan dia. Awak akan dapat satu keuntungan maksimum yang dikehendaki. Okey, boleh ke? Teacher, so means dia Tapi pergerakan. nanti masa SPM,
Dia means pergerakan pergerakan yang pembaris. sama tapi lebar tak kisahlah. Tak kisah. Cuma awak punya kemahiran tengok bucu ni lah. Bucu mana yang pembaris awak sentuh first and last. Actually dia ada alternatif. Alternatif dia ni lah. Awak ada 3 koordinat. Alternatif dia cuma tak digalakkan sangat lah. Tapi untuk semak Contoh awak ada 3 koordinat. Okey, awak tulis 3-3. Sebab koordinat tu semua boleh baca dekat kertas graf. Maksudnya awak tidak menggerakkan pembaris. So awak ada fungsi objektif tadi x plus 2y equal. Semua sama Okey, so kerja awak ialah kira 3-3. Kira 3-3 apa dia? Masukkan x ni dengan 15. Okey, x ni masukkan dengan nombor 15. Y ni masukkan dengan nombor 55. Maksudnya kita buat apa? Kita buat penggantian. Okey. Boleh gantikan guna kalkulator pun boleh, nak tulis pun boleh. Contoh awak ganti kat sini. Okey, padam ni ganti 15 tambah 2 darab 55. Okey, jadi berapa? Yang ni padam ganti 47. Ni padam ganti 23. Okey, kita nak tengok mana nombor yang paling besar. Maksudnya bila kita darab dengan tambah ni mana yang paling besar kita dapat. Okey, cuba tolong kira kejap. 15 tambah 2 darab 55 dapat apa? Ni dapat 125. Teacher. Ya. So soalan C2 tu memang dia akan tanya antara maksimum total dengan minimum total je lah kan? Betul. Biasanya dia akan bagi tentang duit, dia nak tahu keuntungan profit dia. Profit maksimum dengan minimum. Biasa maksimum lah. Minimum pun logik juga dia tanya. Okey, yang B ni 47 tambah 2 darab 23 berapa? 113. 113 yang last. 15 tambah 2 darab 8, 16 tambah 15, 31. Okey, so awak boleh fikir logik je. Mana yang logik? Mana yang logik untuk maksimum? Kalau nak dapat untung banyak, mestilah yang ni. So mestilah titik ni yang menjadi pilihan awak. Faham tak maksud cikgu? Ini alternatif. Alternatif in case awak memang tak boleh buat garis putus-putus tu. Tak pandai nak gerakkan garis tu ke atas, ke atas, ke atas. Tak boleh nak pilih bucu mana yang paling kena terakhir. So awak boleh buat try and error. Awak try koordinat pertama dapat berapa ringgit. Try koordinat kedua dapat RM113. Try bucu yang ketiga tadi dapat RM31. So mana yang dapat duit paling banyak, awak pilih dia sebagai jawapan akhir. Yang ni awak padam. Masa exam awak padam lah. Ataupun awak contenglah benda ni dekat tempat lain. So bila awak conteng dekat tempat lain, awak tak payahlah padam. Tapi kan cikgu dah bagi tahu format SPM sekarang, semua kertas soalan kat situ jugalah kertas jawapan. So macam mana nak elakkan padam sebab awak biasa guna pen ke pensel? SPM guna pensel ke pen ni nak tulis ni? Semua kena guna pen. Tapi bagi yang tak confident, level confident rendah, boleh je guna pensel. Cuma tak digalakkan. Kenapa tak digalakkan guna pensel? Takut jawapan terpadam. Jawapan terpadam. Awak mana tahu pemeriksa tu kat rumah dia ada anak kecil ke? Seronok nak padam-padam. Tapi biasanya macam last year kita tanda online kan. So memang tak boleh padam lah online marking. Takut masa snap gambar tu tak nampak Sebab last year dia scan, skema awak di scan. So bila scan pensel tu biasa kabur sikit. Okay, so bab ni tu saja. Maksudnya 10 marks tu memang akan dapat dekat inequality, graph, shade region and question C dia. Question C tu application lah. So ni salah satu application dia. Okay, ada soalan tak? Kalau kita buat kaedah alternatif tu, lepas tu dekat graf tak ada garis putus-putus yang kita gerak-gerak tu tak apa kan? Setakat yang sebelum ni memang boleh je sebab tengok marking dia adalah dekat coordinate, dekat substitution dengan last answer.
Cuma kalau awak nak selamat, awak buat putus-putus satu je pun tak apa. Lepas tu awak tak gerakkan pun tak apa. Nak menunjukkan awak ada cari objective function tu. Sebab ini konsep asal. Teacher, kalau maksudnya tiga-tiga koordinat tu mesti ada dalam shaded region tu lah kan? Kita hanya boleh ambil dekat shared region saja. Cuma kena ingat cikgu kata tadi kalau koordinat ni ada 0.5 ataupun point berapa point pun awak mesti tak boleh round off, awak mesti masukkan dia ke dalam. Contoh sini, katakanlah alamak sini tak boleh baca lah point. Okay, so masukkan dia ke dalam yang terdekat. Terdekat dengan titik yang hujung tu. Bukannya awak kata 47.5 jadi 48. 48 tu kebetulan dia duduk kat kawasan luar. Luar ni tak berlorek. Dia mesti dalam kawasan berlorek. So kita kena masukkan dia. Masukkan dekat bucu paling hampir. Tapi janganlah bucu yang paling hampir tu awak ambil yang tak kena. Ke bawah lah. Ambil yang kat sebelah dia lah. Ambil sebelah dia. Kalau tak boleh dibaca. Kalau 47 ni memang boleh dibaca. Janganlah masuk lagi tempat lain ya. Okay. Apa lagi ya. Untuk kes ni rasanya tu je. So nanti awak biasanya untuk section ni dia ada section C. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ni paper 2 Okay, so index number, solution, triangle, kinematic dengan linear programming yang awak baru belajar hari ni. Yang hari ni punya lah. So yang ni awak biasanya choose 2 questions sahaja. Maksudnya awak jawab 2 sahaja. Ada 4, pilih 2 sahaja. So awak dah boleh buat pilihan. Mana yang awak rasa boleh score 10 marks. So dah boleh try lah. Faham maksud cikgu? Maksudnya nanti awak boleh start buat pilihan. Untuk drilling awak sepatutnya nak dapatkan full mark dekat mana. Kalau kata index number, semua soalan index number awak boleh score full mark. Awak dah boleh lupakan 2 lagi bab lain. Contohnya awak kata solution pun memang boleh lah. Apa saja soalan keluar boleh dapat 10 marks. So ni dah boleh lupakan lah. Tapi bukanlah lupakan terus. Kena backup. Kena backup juga sebab kita tak tahu question tu akan keluar macam mana untuk index number tiba-tiba jadi susah. So awak kena jawab kinematik. Okay macam tu. Dia bila ada yang choose ni maksudnya ada yang kita boleh pilih awal-awal. Macam maths lah. Maths pun macam tu juga Kalau dulu boleh pilih. Sekarang ni kena check balik lah. Okay ada soalan? Ada soalan hari ni kelas terakhir kita InsyaAllah. Kelas terakhir untuk bukan tahun ni ke, tak tahulah tahun ni ke tak Awak pun akan bersekolah sampai next year kan? Betul? Teacher due next week teacher? Teacher warded kalau ikut next week hari Khamis. Teacher kena warded awal sebab insulin hari tu. Itulah ada masalah sikit kali ni mengandung. Kena cocok perut insulin So doakan teacher mudah bersalin lah. Minta maaf siap-siap kalau ada apa-apa kekurangan. InsyaAllah jumpa semula selepas 2 bulan. Okay. So tak ada apa-apa lagi lah kot Ada soalan tak? Nanti apa-apa cikgu akan update lah dalam masa cuti ni sebelum bersalin insyaAllah. Sebab markah yang exam tu pun tak habis tanda lagi. Dah tengok lah secara rawaknya ada yang dapat 20 lebih per 34 tu tapi tak full mark lagi lah tu. Sebab graf cikgu belum tanda. Okay, semoga awak menyertai lagi kelas-kelas yang ada nanti dengan Cikgu Hunnah dan sebab di peringkat PPD pun ada buat banyak lagi program. Nanti kita forward link tu masuk lah. Kelas-kelas percuma pun ada banyak. Okay. Tak ada soalan Tak ada. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Thank you teacher. Thank you teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Bye-bye. Thank you, teacher. Teacher, girl or boy, teacher? Girl. Girl, all your kids before this also girl, teacher? Tak ada. Anak yang ketiga ni ada seorang lelaki, seorang je.